Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, bersama lagi Cikgu Hani untuk kita mempelajari 2.2 proses hidup organisma unisel biologi tingkatan 4 KSSM. Okey, organisma unisel. Apa itu organisma unisel? Okey, uni bermaksud satu. Organisma unisel maksudnya organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Maksudnya dia ada satu sel je dah membentuk diri dia. Okey, macam kita ada banyak sel. Okey, namun begitu sel ini merupakan unit hidup lengkap sama seperti organisma multisel. Organisma unisel boleh menjalankan semua proses hidup seperti respirasi, pergerakan, pemakanan, gerak balas terhadap rangsangan, pembiakan, pertumbuhan dan juga perkumuhan. Okey, protozoa adalah contoh unisel yang paling ringkas. Kita ada dua yang kita akan pelajari di dalam biologi tingkatan 4 ni lah. Okey, iaitu ameba spesies dan ameba sp dan juga paramecium sp. Okey. Sekejap saya ambil warna merah. Kena Cikgu Hani dengan warna merah ni. Okey. Kita tengok dari segi pergerakan ameba macam mana dia bergerak. Ameba sp sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Ameba sp bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium iaitu kaki palsu. Kita panggil kaki palsu tu pseudopodium. Ini diikuti oleh pengaliran cytoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan. Okey, pseudopodium Paramecium pula bergerak macam mana? Paramecium bergerak menggunakan pukulan silium secara beritma. Okey, kita tengok macam mana ameba bergerak. Okey, sekejap saya buka video. Okey, ini yang kita panggil pseudopodium, kaki palsu. Okey, ini adalah kaki palsu. Tengok dia mengunjurkan cytoplasma dia tu, dia tolak ke arah pseudopodium. Jadi dia boleh bergerak ke arah yang dia nak. Ini ke depan lah ni kan. Kita panggil dia ke depan lah. Ini namanya pseudopodium. Okey. Okey, kita pergi kepada macam mana paramecium bergerak. Lama. Ni. Saya pusing balik. Okey, ini nampak. Ini adalah silium. Silium tu dia pukul air. Okey, jadi dia boleh, paramecium tu dia boleh bergerak ke hadapan. Okey, ini adalah paramecium. Dia boostan balik tu maksudnya depan tu ada sesuatu lah. Dia bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, mana tadi entah. Terus kepada gerak balas terhadap rangsangan. Macam tadi, dia terkena apa-apa kat depan tu, dia akan pusing balik. Okey, ameba dan paramecium bergerak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan ataupun cahaya terang. Okey, tiga-tiga ni dia akan jauhilah. Okey, respirasi. Disebabkan ini adalah unisel. Okey, pertukaran gas berlaku secara resapan ringkas. Okey, resapan ringkas ni macam mana? Pergerakan bahan dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, contohnya oksigen dari tempat yang banyak dekat luar, ameba oksigen sikit. Jadi oksigen akan meresap masuk ke dalam ameba secara resapan ringkas. Okey, ameba dia menjalankan respirasi dan menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ada banyak dekat dalam ameba. So karbon dioksida dari kawasan berkepekatan tinggi akan meresap ke kawasan berkepekatan rendah. Jadi karbon dioksida akan meresap keluar daripada ameba. Okey, seterusnya dari segi pemakanan, macam mana ameba makan? Ameba dia akan bergerak ke arah makanan dengan mengunjurkan pseudopodium untuk menangkap zarah makanan secara fagositosis. Macam inilah, dia akan unjurkan pseudopodium tadi dan mengepung makanan. Makanan itu akan dimasukkan ke dalam vakuol makanan.
masuk dalam alur mulut dan terusnya ke dalam vakuol makanan. Okay, vakuol makanan akan bergabung dengan lysosom. Zarah makanan dihidrolisis oleh enzim lysozyme dalam lysosom. Nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma. Makanan yang tidak tercerna akan disingkirkan apabila ameba bergerak. Makanan yang tidak tercerna dalam paramecium akan disingkirkan melalui liang dubur. Okey, kita tengok macam mana paramecium tu dia membuang. Saya ada video. Nampak? Ni. Okey. Salah ni makan mana tadi? Okey, macam mana paramecium itu makan? Dia belum buang, makan dulu. Okey, air dimasukkan air dimasukkan dalam alur mulut, nampak? Ni makin lama makin besar vakuol makanannya. Okey, dan akan terhasillah lain vakuol makanan yang lain. Ni paramecium juga ni. Okey, cantik gambar dia. Okey. Seterusnya. Disingkirkan melalui dubur. Macam okey, tak ada. Tadi saya ada download. Tak apalah, nanti saya tunjuk yang lain. Macam ada download tadi. Macam mana paramecium tu poops. Tak ada pula. Okey, nanti saya cari, saya masukkan, saya bagi link. Okey, seterusnya. Pertumbuhan. Macam mana ameba dan paramecium itu membesar dengan cara mensintesis sitoplasma baru. Okay, sitoplasma yang ni, yang bintik-bintik-bintik ni adalah sitoplasma. So, lebih banyak sitoplasma, lebih besar lah ameba tu. Besar tak? Besar sangat. Ada maksimum size. Okey, perkumuhan. Bahan perkumuhan seperti karbon dioksida dan amonia disingkir secara resapan. Macam saya cakap tadi lah. Okey, sebab bila dia menghasilkan banyak bahan tersebut, dalam dia banyak, bahan tersebut akan meresap dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. So, dia akan, mana yang banyak, dia akan pergi ke tempat yang sikit. Jadi, karbon dioksida akan disingkirkan. Oleh sebab ameba dan paramecium hidup di dalam persekitaran air tawar. Air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis dan akan mengisi vakuol mengecut. Okey, vakuol mengecut akan mengembang ke saiz maksimum, lalu mengecut untuk menyingkirkan air dari semasa ke semasa. Proses ini dinamakan sebagai pengosmokawal aturan. Okey, air akan masuk ke dalam ameba. Makin lama, vakuol mengecut itu semakin besar. Kalau dibiarkan, vakuol ini akan pecah dan menyebabkan ameba akan pecah. Jadi, apa yang ameba buat? So, ameba mempunyai contractile vacuole. Vacuole mengecut. Vacuole mengecut ni, bila saiz dia maksimum, dia akan mengecut. Dan air itu akan disingkirkan daripada badan ameba. Okey, ini adalah video contractile vacuole. Okey, vacuole mengecut. Cuba tengok yang ni. Okey, air masuk besar ni. Besar dan dia akan press out. Press out. Air tu keluar lah. Air masuk lagi, besar lagi, lepas tu dia akan press. Itu namanya contractile vacuole. Vacuole mengecut. Okey, nampak. Ini nampak dia air masuk lagi. Dia tak tanpa hentilah selagi paramecium itu berada di dalam air tawar. Selagi dia hidup lah, memang dia hidup dalam air tawar kan. Okey, nampak. Clear lah, nampak clear. So, ini adalah contractile vacuole. Vacuole mengecut. Air bila dah penuh, dia akan press. Okay, dia akan mengecut. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada pembiakan. Apabila keadaan sesuai dan terdapat banyak makanan, ameba SP dan paramecium SP menjalankan pembiakan asex, iaitu belahan dari dua.
So, belahan 2 tu secara mitosis, 1 jadi 2, 2 jadi 4. Okey. Apabila keadaan persekitaran tidak sesuai, contohnya dalam keadaan kering, suhu rendah dan kekurangan makanan, ameba membentuk spora yang hanya akan bercambah apabila keadaan persekitaran pulih semula. Paramecium pula buat apa? Paramecium akan menjalani proses konjugasi. Okay, proses konjugasi berlaku apabila keadaan persekitaran tidak sesuai. Ameba kalau keadaan tidak sesuai, dia akan membentuk spora. Hanya akan bercambah apabila keadaan persekitaran pulih. Okey. Paramecium pula dia akan menjalani konjugasi. Tapi dalam keadaan biasa, okay, ameba dan paramecium akan menjalani belahan dia-dua. Mana tadi? Movement. Saya rasa saya terlupalah. Ni fission. Sekejap. Okey, ameba fission. Kalau kita tengok, ni dah nak membelah menjadi 2. Ini adalah ameba fission. Belahan dia-dua. Okay, paramecium pun sama jugalah. Dia akan membahagikan dia punya cytoplasma menjadi 2 dan akan menjadi 2 unit. 2 ameba. Okay, dia akan belah menjadi 2. Cepatkan sikit. Dah jadi 2 dah. Ni dah nak berpisah lah ni. Okay. Dan dia akan jadi 2 ameba. Okay, 2 ameba ni mempunyai yang samalah. Okay, stop. Sekejap. Seterusnya, kita sambung kepada... Okay, ini adalah ameba. Yang kita tengok tadi, dia ada membran plasma, nukleus kat tengah, vakuol mengecut yang kita nampak tadi. Bila dia penuh je, dia akan press. Air akan keluar. Okey, kemudian vakuol makanan. Sini makanan akan dimasukkan melalui alun mulut dan juga pseudopodium adalah kaki palsu. Okey, ini pula adalah gambar foto paramecium, cilium pula. Ini adalah cilium ni. Cilium adalah ni dia punya bulu-bulu-bulu kat tepi ni untuk memukul air, untuk pergerakan, untuk pemakanan. Okey. Alun mulut kat sini, makanan akan masuk melalui alun makanan, air yang mengandungi makanan. Maksud saya bukan makanan solid Air itu mengandungi makanan. So air itu masuk dalam alun mulut dan terus kepada vakuol makanan. Sama juga dia ada vakuol mengecut, okey, liang dubur dan nukleus. Okey. Seperti biasa praktis 2.2 jangan lupa buat. Okay, salin soalan dan salin jawapan. Okey. Tadi saya ada download satu. Sekejap tak ada pula downloadnya. Okey, nanti saya akan bagi link macam mana paramecium dia membuang bahan-bahan yang telah dia makan. Ini adalah video paramecium membuang bahan makanan dia. Okey. Sini the vacuole will soon rupture and spill its contents. Okey, saya cepatkan sikit. Digestion complete. Okey. Okey, ia akan dibuang melalui anal pore, liang dubur. Okey, yang ni Ni nampak, ini adalah vakuol makanan. Yang bahan-bahan makanan yang tidak diperlukan, dia akan expel. Nampak dia keluarkan. Dia pun berak juga. Okey, itu sajalah untuk paramecium dan juga ameba. Okey, sekian sahaja untuk tajuk 2.2. Saya akan sambung
saya akan sambung video untuk tajuk seterusnya. Alright, thank you.